Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang bersungguh imam tuan-tuan muslimin dan muslimat ahli jemaah surau salihin kampung usul dan fikih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah alhamdulillah pada malam ini malam 24 Zulkaidah 1441 bersamaan 15 Julai 2020 kita berlakon ini kesempatan Allah SWT saya puji syukur kepadanya yang memberikan kita ruang untuk sama-sama mengajar solat fardu maghrib berjemaah di pertemuan itu ikut SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri dan pihak Majlis Agama Islam dan Agama Islam di Perak kita. Alhamdulillah kita dipuji dengan baik dan saya memberi tadi sampai 4 staf semua sejadah digunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Walaupun kalau kita kira dari segi bilangan hari itu tidak ramainya kita sewaktu sebelum PKP ini itulah ramainya. Tapi bila ada SOP ini nampak macam bertambahlah soft sebenarnya kita itu daripada 2 jadi 3 jadi 4 jadi 2. Alhamdulillah alhamdulillah ya memang kita pun memimpin solat jemaah dengan baik sekali. Alhamdulillah dengan kiranya Allah dan doa mudah-mudahan segala mengajar alhamdulillah kita kepada Allah SWT diperkenankannya bila-bila kita mohon kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari
baca di media sosial, daripada handphone kita pesanan daripada Majlis Keselamatan Negara, kita masih belum menang dalam perjuangan ini. Maka kita ikutilah SOP yang diletakkan, jagalah diri kita, amalkan penjarakan sosial dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan berjaya memutuskan sepenuhnya rantaian wabak COVID-19 ini, dan mudah-mudahan satu masa nanti insya-Allah, kalau ikut cakap saya mungkin 2 tahun ni, cakap saya ni bukan saya dapat ilham daripada Allah SWT, tak, jagaan kita sebagai manusia yang memerhati keadaan sekeliling kita. InsyaAllah Malaysia ini akan boleh isytihar bebas dari wabak COVID-19 ini menjelang akhir tahun, insyaAllah. Dan kita akan balik kepada keadaan kita dengan memakai juga norma-norma baru yang telah diletakkan, yang mana boleh dah nanti satu masa itu semayang 4-4, soft dapat 4 soft, dapat soft, lulus soft, dapat soft. Tapi saya percaya nama tetap diambil, kepala kita tetap akan ditembak untuk disukat suhu, dan kita akan juga terus menggunakan cecair pembersih lingkungan ataupun sanitizer untuk jangka masa yang kita tak tahu sampai bila lah. Tapi dari segi susunan soft, apabila kita nanti bebas daripada COVID-19 ni, insyaAllah kita boleh dapat 4 soft seperti mana sebelum PKP dahulu, insyaAllah. Namun pada waktu ini kita ikut apa saja SOP ditetapkan, kita ikut, termasuklah nanti dalam pelaksanaan ibadah korban pada hari Aidil Adha nanti, kita ikutilah SOP yang ditetapkan, insyaAllah, supaya semua keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan kita semua terjaga. Dan bagi pesan kepada anak-anak kita, kalau ada yang nak menengok yang dah korban tu, pastikan diri bersih, pakai cecair pembersih lingkungan, dan pakailah penutup muka ataupun mask. Anak-anak kita lah, kita ni tak apa, sebab kita ni insyaAllah hubungan kita baik. Tapi anak-anak kita ni dia masih lagi tidak kuat lagi imuniti dia, mudah terdedah. Dan juga kepada golongan keluarga emas atas 70 tahun bersama. Mungkin ada kita yang dah sampai usia tu tapi masuk nama dalam petugas korban. Jadi ikutlah SOP. InsyaAllah mudah-mudahan korban kita akan berjalan dengan baik, dan kami di Sarawak MPK Perak pun sama. Kami pun akan mengikuti SOP ditetapkan, 4 ekor pagi, 4 ekor petang, gitu. Maksudnya kalau satu waktu pagi itu maksimum lembu yang boleh disembelih hanya, yang boleh dikorbankan hanya 4 ekor sahaja. Kalau ini kita kena buat satu sesi sebelah petang pula. Kalau lebih pula mungkin kita sambung besok pula. Gitu kan. Saya percaya tuan-tuan di sini paling tidak pun saya lewat pun hari Sabtu atau hari Ahad menunjukkan daripada korban. Sebab hari raya Aidil Adha jatuh pada hari Jumaat. Mungkin di Sarawak kita akan buat hari Sabtu korban. Mungkin jangkaan saya lah cara kasar ni. Jadi kita ikutlah SOP ditetapkan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT mereka sambil kita ada keyakinan, ada kepercayaan, ada akidah yang mantap, iaitu kita di samping kita berusaha, di samping kita berdoa, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sifat dia apa? Sifat dia mawjud. Yang ni kita sedang bincang. Kita ni tak ada, diadakan Allah SWT. Bila-bila saja Allah Ta'ala boleh menjadikan kita tiada. Tetapi Allah SWT itu maha wujud, maha adil. Sifat wujud inilah yang kita sedang bincangkan dalam pengajian kitab kita, kitab pengenalan pada sifat 20 yang disusun oleh Tuan Guru Ustaz Mahathir bin John Al-Sarawaki Al-Kuchini Hafizahullah Ta'ala, sampai pada buku suat. Kalau saya 102, 102 di mana kita membincangkan nota-nota kaki. Sebab Ustaz Mahathir ni background dia pensyarah universiti,
kitab tu adalah nota kaki. Jadi nota kaki pun kita kena bincang juga untuk memahami kitab ini sepenuhnya. Mau tak mau kita kena sebut dulu tentang nota kaki yang ditulis oleh penyusun kitab ini, Ustaz 110. Syekh Hasan Ayub menyebutkan bukti-bukti serta beberapa kisah yang berkaitan wujudan Allah SWT dalam kitabnya Tabtib Al-Aqaid Al-Islamiyah seperti berikut. Jadi ada beberapa kisah. Kita baca syarah sedikit sajalah. Ya, sebab kisah itu akan berkaitan dengan apa kita tersentuh, insya-Allah. Ketika seorang Arab Badui ditanya tentang dalil wujudan Allah SWT, dia menjawab, najis unta menunjukkan adanya unta. Kesan-kesan tapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Langit mempunyai bumi, tempat peredaran bulan, bintang dan matahari. Dan mempunyai buruj, tempat peredaran bulan, bintang dan matahari. Bumi mempunyai jalan-jalan dan laut mempunyai ombak. Semuanya adalah bukti adanya Tuhan yang Maha Pentadbir lagi Maha Pencipta. Tuan-tuan dan puan, kalaulah seorang Arab Badui, Arab Badui ceritalah, orang awam ni, bukanlah kedudukan kita segi ilmu tinggi, tapi kefahaman kita tu ada sepatutnya. Bahawasanya segala apa yang ada di alam ni pasti ada pencipta ini, Allah SWT. Ada tanda ni. Kan? Ada tanda ni. Macam ni tadi lah. Kan? Kalau kita nampak di atas tanah tu ada utamanya pada pasir, senang nak tengok ada tapak kaki. Ada lah. Manusia ke, haiwan ke yang bergerak di situ. Nampak tapak kaki dia. Kan? Macam semalam waktu kemarin, waktu kami menguruskan jenazah seorang pegawai polis yang meninggal baru kemarin di Sungai Siput. Dia tinggal di satu taman yang di kawasan Tanah Tinggi. Untuk kawasan itu penduduknya majoritinya tidak beragama Islam. Ada orang Islam tapi tak ramai lah, mungkin satu rumah, jadi semua. Jadi turun-turun daripada bank tu tengok, ni kayak pun ada Ustaz ni mungkin tak anjing. Sebab kawasan ni kawasan orang Islam ramai ni, mungkin anjing ada diri. Dia jangan Ustaz. Dan anjing ni nanti sebuah lazab tu saya kata lah ayat tu. Orang tu cakap yang ada Ustaz tak mungkin tak anjing ni, betul lah. Maknanya ada yang tak anjing tu menunjukkan adalah anjing tu walaupun kita tak nampak. Jadi Allah SWT kita tak nampak, kan? Tapi adanya alam yang dicipta oleh Allah SWT ni menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang difahami oleh Arab Badui ini. Yang kedua, ketika seorang lelaki zindiq, ini tidak mengakui adanya Tuhan. Zindiq ini tidak mengakui adanya Tuhan. Ateis, bahasa moden ni ateis. Bukan zaman kita ni, zaman-zaman dulu pun ada dah dinamakan sebagai zindiq. Berhadapan dengan Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Siapa Sayyidina Ja'far As-Sadiq ni? Cicit Nabi SAW. Sayyidina Ja'far As-Sadiq ini cicit Nabi SAW dari kalangan Al-Bait. Diangkat oleh golongan orang Syiah sebagai ulama besar mereka. Adakah Sayyidina Ja'far As-Sadiq adalah Syiah? Wallahu a'lam. Tapi kita tidaklah sampai ke peringkat mengkafir dan memfasikkan mereka, golongan Ahlul-Bait. Orang Syiah ni nak kata orang ni biarlah. Tapi yang kita yakin bahawa Sayyidina Ja'far As-Sadiq ni dari kalangan Ahlul-Bait Nabi SAW, cicit Nabi SAW. Takkanlah dia ada akidah yang sesat. Tak mungkin. Mustahil, kan? Mustahil pada akal, mustahil pada adat. Sayyidina Ja'far bertanya kepadanya, pernahkah kamu berada di lautan? Ketika dia menjawab ya. Sayyidina Ja'far bertanya lagi, pernahkah kamu mengalami pengalaman yang mencemaskan? Dia menjawab ya, dan menceritakan kapal yang mereka naiki pernah pecah kerana ditiup angin yang kencang dan dipukul ombak yang ganas. Ramai yang mati lemas. Dia sempat berpaut pada beberapa keping papan. Tiba-tiba pautan terlepas disebabkan ombak besar sehingga membawanya ke tepi pantai. Sayyidina Ja'far berkata, pada awalnya kamu bergantung harap kepada kapal dan anak-anak kapal. Setelah itu kepada beberapa kepingan papan. Setelah semuanya terlepas, apakah kamu hanya menyerah diri kepada kematian atau masih berharap untuk selamat? Dia menjawab, dia ni lelaki yang etis tadilah, yang tak percaya Tuhan. Sudah pasti aku orang masih berharap untuk selamat. Ketika itu Sayyidina Ja'far bertanya, daripada siapakah kamu masih menaruh harapan untuk diselamatkan? Dia terdiam. Dia ni lelaki zindiq. Dah tak ada, memang dah tenggelam timur dalam laut tu.
Dengan takdir Allah, selamat dia terdampar di pantai. Macam cerita apa tuan? Macam cerita Panggilan Pulau. Kan? Kita tengok cerita Panggilan Pulau waktu Zulkifli, Omar Panjang, Ibrahim Pendek, kapal nak karam ni, kapten kapal tergelap, nak mati tenggelam dalam kapal, dia tergelap, tapi yang lain berusaha menyelamatkan diri. Dengan takdir Allah, terdampar Zulkifli dan kawan-kawan dia di pantai. Siapa yang buat jadi macam tu? Wah, tak ada apa ni. Kata kita tak apa ni. Memang betul-betul kita, kalau ikut akal memang mati lah. Tapi macam mana boleh terdampar di pantai? Dengan kuasa siapa? Yang ini lelaki sini kita jawab. Jadi diam je. Maka Sayyid Ja'far As-Sadiq pun menjawab, menjelaskan, sungguhnya Tuhan yang Maha Pencipta lah yang mengharapkan itu. Dialah yang menyelamatkan dari nyawa kamu daripada batu emas. Dan kita sebut akhirnya memeluk Islam di hadapan Sayyidina Ja'far As-Sadiq, radhiyallahu anhu. Inilah pendekatan yang dibawa oleh sesetengah pendakwah kita sekarang. Contohnya kalau dulu almarhum Syekh Ahmad Didan, kalau sekarang Dr. Zakir Naik, Syekh Hamzah Yusof, digunakan. Dia berdebat, berdialog dengan orang Islam. Dia tak pakai Quran hadis ni. Apa senjata yang ada pada orang Islam, itu senjata yang dia pakai. Kalau orang Islam itu seorang Kristian yang tahu tentang kitab dia, ini Bible, maka almarhum Syekh Ahmad Didan akan berdebat menggunakan kitab Bible. Dan last sekali tak jawab. Dan last sekali, orang ni masuk memeluk agama Islam. Kenapa? Kerana kebenaran agama Islam itu tak dapat disangkal. Kebenaran agama kita yang berpegang dengan kepercayaan Allah yang Maha Esa itu tak dapat disangkal, tak dapat dijawab, tak dapat ditolak, tak dapat diperdebatkan. Macam tadi kan? Saya agak-agak waktu kamu dengar kapal-kapal tu, agak-agak siapa yang boleh menyelamatkan kamu? Kita tadi kata apa? Maka saya apa menjelaskan, yang boleh menyelamatkan kamu itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Orang lelaki ni percaya adanya tu Tuhan. Ada orang etis ni, kita tengok, oh my God, dia tak percaya ada Tuhan. Dia kata, I don't believe in God. Tapi bila keadaan-keadaan macam ni, oh my God, please help me. Tahu tak dia Tuhan? Nampak? Tahu dia percaya adanya Tuhan. Dia cakap dengan orang ni, I don't believe in God, I'm a free thinker, I'm an atheist. Contoh. Bila terjadi keadaan macam ni, kita kapal-kapal dia, oh my God, please help me. Dengan takdir Allah, Allah Ta'ala selamatkan dia, tak mati lemah dia, terdampar di pantai. Itu dia, ya. Jadi maknanya, macam mana pun kita tetap percaya, manusia akan percaya Allah Ta'ala itu adil. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, beberapa lelaki daripada golongan Dahri, mulhid yang tidak percaya adanya Allah SWT. Dalam bahasa Arab, golongan yang tak percaya Tuhan ni mulhid. Golongan komunis, sama. Golongan komunis, golongan komunis, dia tak percaya Tuhan. Percaya. Tak ada agama, dia tidak berpegang dengan apa-apa agama. Malah dia kata dalam pahaman komunis menyatakan bahawa agama ini adalah candu kepada manusia. Maka agama ini mesti dibuang daripada manusia, supaya manusia tidak mengalami ketagihan dalam kehidupan. Dianggap agama itu macam dadah. Sedangkan manusia ni sebenarnya perlu kepada agama. Agama ini kepercayaan. Manusia macam mana pun dia mesti ada kepercayaan. Orang etis ada kepercayaan, ada agama dia. Agama dia tak percaya di Tuhan, itulah agama dia. Jadi bohonglah kalau orang etis tu mengatakan dia tak ada agama. I don't believe in religion. I don't have any religion. Are you true to your word? Adakah kamu yakinkan kata-kata kamu? Kita tanya kan, your belief is your religion, kata. Your belief there is no God is your religion. Mungkin. Kamu percaya tak ada Tuhan, itulah agama kamu. Itulah kepercayaan kamu. Kepercayaan itu adalah agama.
Ini dia. Tengok menyerbu Imam Abu Hanifah untuk mencederakannya. Ada zaman dulu, tengok ulama zaman dulu. Jadi standard lah, kakak ustaz kena santau. Kalau perbuatan Abu Ibn Syafari, kalau Imam Abu Hanifah dulu orang nak serbu, nak cederakan, nak bunuh dia. Zaman dulu takat-takat ulama-ulama, ustaz-ustaz kena santau ni, Allah. Tapi kalau nak kena tu, kenalah buat. Jangan menyerah. Ada macam mana nasi aku, aku nak kena, biarlah. Tak boleh. Jadi semua berusaha, berdoa. So itu kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal juzam, kan? Doa ini kita belakkan daripada berlindung Allah Subhanahu daripada wabak, kan? Daripada bala bencana, daripada penyakit. Kan? Doa, usaha kena ada juga. Doa saja tak ada usaha tak boleh. So itu buat langkah-langkah yang sebenarnya kita lihat sampai hari ini. Kan? Dan kita berserah kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tuhan, ya Tuhan kami, kepadamu lah kami berserah, kepadamu lah kami bersandar, dan kepadamu lah tempat kami kembali. Kita dah berusaha dan berdoa, serah kepada Allah. Alhamdulillah, takat-takat hari ini Malaysia tidak jadi macam setengah-setengah negara. Malah Arab Saudi pun jumlah kes mencecah dah mangga, tuan-tuan. Takut kita. Sampai Arab Saudi terpaksa mengumumkan tahun ni ada ibadah haji, tapi hanya untuk warga negara mereka dan orang-orang warga asing yang tinggal di Saudi. Itu saja. Jadi tahun ni satu dunia tak boleh hantar jemaah haji ke Makkah dan Madinah. Tak boleh. Airport tu tak boleh masuk. Kalau ada orang Malaysia di Saudi, orang Malaysia tu lah yang jadi jemaah haji Malaysia. Itu berapa kerat yang ada. Dan juga daripada negara-negara lain. Maksudnya tidak ada apa yang disebut sebagai pemergian jemaah haji itu tak ada. Haji tu ada. Haji. Tapi orang sana je lah. Alhamdulillah. Kadang kita tak seperti di sana. Kadang kita tak seperti di setengah-setengah negara. Hari-hari orang mati. Kita ni dah lama dah orang tak ada pasal sakit COVID mati meninggal ni kan. Berapa lama dah? Saya ingat ada lebih sebulan, lebih dekat 2 bulan kot. Tak ada kematian. Kematian ada 100 lebih, tapi kematian baru tak ada sampai hari ni. Tapi di setengah negara, hari-hari orang mati. Beribu-ribu yang mati. Sampai kulit kubur pun dah berserah kepada Tuhan. Dia pasal dia bukan Islam kan. I like to God. Saya serah pada Tuhan. Dia kulit kubur behul. Dia kerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Bayar tak cuti elok kan. Makan pun agaknya atas kereta behul lah. Bayar. Orang tak berhenti sebab hari-hari orang berhenti. Jadi kita hantar Malaysia berkat doa kita, berkat usaha kita, berkat kita berserah kepada Allah SWT, akidah kita yang mantap. Alhamdulillah, di Malaysia tidak terjadi seperti mana di negara-negara lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita ucap terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada frontliner, kepada mereka yang berusaha di segala tempat, di semua jabatan, semua agensi, pasukan polis, tentera, rela, Jepang, semualah, di hospital, KKM, semua sekali. Sama ada di peringkat melaksanakan penyusun dasar sampai kepada pelaksana, kepada petugas. Ucap terima kasih kepada semua mereka. Kerana dengan berkat keazaman mereka, kesungguhan mereka, kita dapat keadaan yang stabil pada hari ini. Alhamdulillah, boleh sembahyang berjemaah walaupun ada SOP. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik. Abu Hanifah meminta supaya mereka menjawab soalannya sebelum mereka boleh melakukan apa saja terhadap dirinya. Abu Hanifah mula berbicara, apakah pendapat kamu tentang seorang lelaki yang berkata, aku telah melihat sebuah kapal yang penuh berisi barang-barang, tanpa kapten dan anak-anak kapal mengharungi lautan yang bergelora dan depan angin kencang.
Ia berlayar lurus dengan baik sekali tanpa menghadap ke kiri atau ke kanan. Adakah perkara ini boleh diterima dengan akal? Mereka menjawab, ini satu perkara pelik yang tidak boleh diterima dengan akal sekali-kali. Ketika itu Abu Hanifah berkata, subhanallah, jika mustahil sebuah kapal tanpa pengemudi dapat berjalan dengan baik dalam suasana alam bergelora dan angin kencang, maka bagaimana mungkin dunia yang pelbagai keadaan untuk muka bumi sangat luas terbentang serta banyak pula kawasan boleh stabil tanpa ada pencipta dan pemeliharanya. Semua mereka menangis dan membenarkan perkataan Abu Hanifah lalu bertaubat di hadapannya. Itu je. Abu Hanifah tadi itu. Agak-agak kalau kapal kontena berlayar di lautan daripada Malaysia sampai ke negara luar, sampai ke Amerika, sampai ke Eropah, sampai ke Brazil, sampai ke Amerika, Afrika. Kalau kapal ini berlayar macam tu je, kapten tak ada, agak-agak boleh sampai. Jadi kata mereka tadi, mana boleh kita, memang karam lah, memang berapa ni mesti karam je, kapten tak ada. Jadi alam ni yang sebegini besar, sebegini luas dengan sistem yang ada ni, agak-agak kalau tak ada pencipta dia, penyusun dia, pentadbir dia, agak boleh jadi tak alam ni seperti mana hari ni terlihat. Akan kita berfikir tak juga. Kalau tak ada pencipta, kalau alam ni jadi sendiri, nature, by nature, kata orang putih kan, jadi sendiri kan, agak-agak boleh ke malam, siang, malam, pagi, petang, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, agak-agak boleh ke? Huru-hara kan, memang huru-hara. Tapi kerana ada penciptanya, ada pentadbirnya, ada rohnya, ada ilahnya, maka alam ini jadi seperti mana kita lihat hari ini. Jadi kepercayaan tak ada Tuhan itu tertolak sebenarnya, sebab tak masuk akal. Allah Alam. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh 17 orang yang tidak percaya dengan wujudan Allah SWT tentang dalil wujudannya. Beliau menjawab dengan bertanya, adakah daun pokok kertau sama rasa bau, warna, bau dan tabiatnya? Mereka menjawab, ya. Imam Syafi'i berkata, ketika ia dimakan oleh budak sutera, ia menghasilkan sutera daripada ini. Ketika ia makan oleh lebah, ia menghasilkan madu. Ketika dimakan oleh kambing bibiri, ia mengeluarkan najis. Dan ketika dimakan oleh kijang, ia menghasilkan kasturi dalam kantung buli-bulinya. Justru siapakah yang menciptakan hasil yang berbeza itu, walaupun daripada daun yang sama? Mereka akhirnya mengakui kebenaran itu dan meluk Islam di hadapan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bayangkan daun kertau satu jenis, tapi lain yang mengguna dan lain. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Itu semua dengan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah SWT yang menjadikan semua. Bayangkan macam tepuk, macam gandum lah. Macam kelapa lah kan. Macam kelapa lah, banyak penggunaan dia. Macam mana boleh jadi banyak penggunaan kelapa ni? Dari segi kelapa tu macam-macam boleh jadi. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanya tentang dalil wujudan Allah Taala. Beliau menjawab, lihatlah pada sebiji telur, sebuah kota yang utuh lagi licin yang tidak mempunyai pintu dan lubang laluan. Luarannya seperti perak putih dan dalamannya seperti emas tulen. Betul tak? Telur ayam kan? Telur ayam mana ada lubang apa? Budak tadi betul lonjong kan. Nampak kalau dalam dia macam mana, luar dia macam mana. Ajaibnya ketika dindingnya terbelah, telur itu menetas, keluarlah seekor binatang yang boleh mendengar, melihat, punya bentuk yang cantik dan suara yang merdu. Siapakah yang menjadikan semua ini? Nampak? Daripada telur itu, kalau ayam keluar seekor ayam, macam mana ukur dia? Dia besar-besar jadi lain pula ukur dia. Yang menjadikan semua tu, jadi menjadikan ayam tu jadi macam tu, siapa yang menjadikan? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak masuk akal. Segala-gala itu jadi sendiri, tak masuk akal. Macamlah kita lihat berbualan bila Muhammad Ali memberi ceramah di hadapan masyarakat bukan Muslim. Dia kata, ni gelas ni jadi sendirilah. Sebab di hadapan audien, di hadapan lelaki-lelaki ni kan majoritinya tak beragama Islam. Ada yang tidak ada agama pun, ada yang berpahaman etis, tak percaya ada Tuhan. Boleh jadi ke gelas sendiri, kata Muhammad Ali pun faham tuan. Seorang yang ribet, seorang yang memeluk Islam, bukan macam kita ni tuan. Kita ni lahir-lahir je dan Islam tuan. Tapi ada orang Islam yang
Nama Islam, lahir Islam, nama Islam dalam IC. Bila tengok Facebook dia, dia tak percaya adanya Tuhan. Tuan tak percaya kan? Buka lah Facebook tengok. Ada nama Islam, lahir Islam, tengok warga memang Islam tu. Tapi dia tulisan-tulisan dalam Facebook dia, lah, dia tidak percaya Tuhan dulu. Bayangkan. Seorang yang itulah kata hidayah ni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah Allah firman Allah SWT, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Betul lah. Benarlah firman Allah SWT. Sebenarnya kamu memang tak dapat beri hidayah siapa yang kamu nak. Tetapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala. Kita diminta kepada Allah SWT supaya terpelihara akidah kita. Anak-anak kita pun sekali ya. Anak kita bahaya ni, zaman-zaman makin lama ni macam-macam kan tuan. Wallahualam. Itu dia. Apa yang tercatat oleh Syekh Hasan Ayub dalam kitab dia tadi. 5 kisah. Kisah yang kelima. Kisah yang keenam, ada lagi satu kisah. Kisah yang keenam pula. Ketika masih remaja Imam Abu Hanifah, yang Imam Hanafi pernah mewakili gurunya Imam Muhammad bin Sulaiman dalam perdebatan dengan seorang dahri, ini orang yang tak percaya kewujudan Allah SWT. Ketika itu Imam Hanafi berada di bawah mimbar dan dahri, ini lelaki tadi tu, berada di atas. Jadi berlakulah perdebatan. Kan zaman sekarang ni, zaman dulu ada yang best tu, kawan tu atas. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah tu bawah. Tengok dialog dia. Jadi lelaki ni kata, adakah Allah Ta'ala itu mawjud? Ini ada. Imam Hanafi berkata ya. Maka lelaki tu tanya, dari di mana? Imam Hanafi jawab, Allah ada tempat-tempat. Itu kepercayaan. Imam Hanafi dalam yang menyusun ilmu fiqh al-akbar, iaitu ilmu tauhid. Imam Hanafi pun percaya Allah Ta'ala itu wujud tanpa tempat. Macam mana pula ada orang Islam dia percaya Allah Ta'ala lagi? Itu pun kita tak faham kan. Dia tanya, di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Allah di sama, Allah Ta'ala duduk atas langit. Pening kita. Duduk atas langit. Kita tanya balik. Sebelum Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala duduk mana? Dia kata fil makan bil adam, pada tempat yang tak ada. Akal tak masuk. Ada tempat yang tak ada. Cuba tuan-tuan, kalau orang kata kamu putih tak wujud kata betul, tuan-tuan marah. Mesti marah je. Kan? Mana dia? Kami buka peta, segala peta Google apa semua, segala macam peta yang ada kami tengok, tak ada pun kamu putih dalam peta. Uish, mana mungkin? Kami yang mula-mula dapat tanah kampung ni, surau ni kami buat. Mana boleh tak ada kampung putih di atas peta? Marah dia buat. Jadi logik tak kalau dikata Allah Ta'ala itu berada di tempat yang tak ada? Mesti kita tak percaya. Mana ada tempat yang tak ada? Tapi dia nak musim. Dia tetap mempertahankan kebebalan ni. Mempertahankan kebodohan. Dia tetap kata ada Allah Ta'ala tu ada tempat dia. Fil makan yang fil ada tu. Tempat yang tak ada. Dia boleh tak ada. Semua tempat ada. Semua tempat yang wujud tu ada lah. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala tidak ada sifat seperti itu. Allah Ta'ala itu ada tak bertempat. Tak boleh kita jadi mana Allah tak boleh. Sebab di mana itu menunjukkan tempat. Jadi Allah Ta'ala itu ada tak bertempat. Dan dia tanya, okay, bagaimana mungkin sesuatu yang wujud tidak bertempat? Tu lelaki tanya, macam benda yang ada tak ada tempat, macam mana? Cuba cerita sikit. Buktikan. Dalilnya ada berdiri kamu, kata Imam Hanafi. Dahari lelaki yang tadi ni, dia tanya, buktikan. Imam Hanafi pun bertanya, bukankah kamu ada nyawa? Betul lah. Ada nyawa? Ada. Kata lelaki ni, memang ada. Imam Hanafi tanya, di manakah letaknya nyawa kamu tu? Di kepala, di perut atau di kaki kamu? Nampak tuan-tuan. Ini dah macam soalan jumpa dalam pula. Di mana kekuatan hang tua? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Yang ingat Ramli dah ambil ilham daripada cerita ni pun. Di mana nyawa kamu? Di perutnya kah? Ataupun di kepalanya kah? Mana nyawa ini? Ketika itu dah semua terbingung-bingung tanpa berkata-kata. Susi mana minta susu. Minta susu pula. Macam cerita Ramli juga ni. Setelah diberikan kepadanya, dia mula bertanya, adakah ada minyak di dalam susu ni? Lelaki tanya, ya. Imam Hanafi tanya, di manakah letaknya minyak di dalam susu ni? Di sebelah atas atau di sebelah bawah susu? Sudah.
Lelaki itu tak ada jawab. Maka mana dia kata, di mana nyawa tidak bertempat dalam tubuh dan minyak tidak bertempat dalam susu, maka itulah Allah SWT ada tanpa tempat. Nampak? Jawablah tu ada, tapi tak ada tempat lah. Macam nyawa kita lah, nyawa kita di mana? Duduk kat jantung. Tunjuk kan? Belah jantung, tak nampak nyawa pun, belah jantung mati lah. Atau boleh perut, atau di mana? Tapi bila ada nyawa, kita boleh bergerak, kita boleh bercakap, kita boleh berdiri, kita boleh duduk, kita boleh baring, kita boleh buat apa saja. Tapi bila tak ada nyawa, tengok mayat yang terbujur, tak ada nyawa, terbujur dia, tak boleh bangun. Cubiklah macam mana pun, pakailah apa current ke apa ke, macam tu kerai je. Pasal apa? Nyawa dah tak ada. Kan? Baik, dari terdiam kita dapat hujan supaya itu dia boleh bertanya. Dia tanya lagi, tak hati ni. Orang ego besar macam tu depan. Orang yang ego besar mempertahankan kebodohan dia, begitu pula, dia tak mengalah. Apakah yang ada sebelum dan selepas Allah Ta'ala? Dia macam itu pula. Tanya itu pula. Imam Hanafi jawab tidak sesuatu pun sebelum dan selepas Allah Ta'ala. Maka lelaki itu bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang wujud tanpa ada sesuatu sebelum dan selepasnya? Kata Imam Hanafi, dalilnya ada pada anggota badan kamu. Pula jawapannya ada pada tubuh badan kamu. Maka lelaki itu tanya, kenapa? Imam Hanafi menjawab, lihat pada jari jemari di tanganmu, tidak ada jari sebelum jari ibumu, dan tidak ada jari selepas jari kelingkingmu. Begitu juga tidak ada sesuatu dan pun sebelum dan selepas Allah Ta'ala. Betul tak? Kan? Jari ibu jari itu, lepas jari kita ada jari tak? Tak ada. Jari anak jari yang kecil, ujung kelingking, ujung jari, lepas tu ada jari tak? Tak ada. Kalau jari 5 lah. Boleh. Ya? Jadi sebelum dan selepas Allah Ta'ala, tak ada. Tak ada apa-apa sebelum dan selepas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tiada sebelum dan tiada selepas. Wal awal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kan? Sebelum alam ni ada, Allah Ta'ala memang ada. Selepas alam ni dihancurkan dalam kiamat, Allah Ta'ala tetap ada. Itu dia. Maka dahari hanya mampu menjawab penjelasan makrifat tanpa membantah. Dia akhirnya bersuara juga. Tinggal satu soalan yang ingin aku tanyakan. Takkanlah juga ini orang yang ego kan. Imam Hanafi tanyalah, hai Allah SWT, aku akan menjawabnya. Maka lelaki dahari ini bertanya, apakah yang ada oleh Allah Ta'ala sekarang? Ini soalan nak mengakalkan Imam Hanafi tadi. Imam Hanafi bukan bodoh, cerdik. Maka Hanafi menjawab, keadaan ini kurang tepat. Kamu di atas mimbar, sedangkan aku di bawah. Orang yang menjawab seharusnya berada di atas mimbar, dan orang yang bertanya berada di bawah. Aku akan menjawab di sekiranya kamu sudi turun. Maka dari sudi turun dan mengemukakan semula soalan tadi, ketika berada di atas mimbar, Imam Hanafi menjawab, sekarang Allah telah mengalahkan yang batil dengan turunnya ke muka mimbar dan memenangkan kebenaran dengan naiknya aku kata mimbar. Maka apa jadi? Dahari diam sebuah masa setelah segala pertanyaan dijawab oleh Imam Hanafi dengan jawapan dan hujah yang tak dapat dibantah. Nak menyangkal orang, dia kena akal balik. Kau tak buat apa sekarang? Macam mana aku nak jawab? Kau kena tolong lah. Kau tolong aku naik ke atas, baru jawab. Bodoh juga. Dahari ni dia pun turun. Imam Hanafi pun naik atas. Bila dah selesai naik atas, Imam Hanafi dahari dia ada di bawah. Dahari tanya pada soalan, apa yang orang tak nak buat sekarang? Imam Hanafi jawab, sekarang ni yang orang tak nak buat ialah orang tak nak naikkan aku atas, orang tak nak jadikan kamu di bawah. Jadi apa-apa pun, memang segala-gala yang berlaku adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdir, diurus, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada berkumpul di rumah Allah ni pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Berkat doa kita, usaha kita, sifat berserah kita, tawakal kita kepada Allah Ta'ala, boleh kita berkumpul pada malam ini. Sesuatu yang mustahil beberapa bulan yang lalu. Kan? Kita ingat balik PKP, berapa lama kita surau masjid, surau kita ni ditutup. Tarawih tak ada, semayang sini, semayang raya pun tak ada, semayang semua masing-masing. Tapi akhirnya Allah Ta'ala mentakdirkan benda ini hanya sementara. Kuasa Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala mentakdirkan
kuliah kita kena berhenti sekarang. Sebab itu SOP dia tuan. Tak boleh lebih lagi. Kalau ikut SOP itu 30 minit je. Tapi kita tengoklah kan. Kita belum berlapan tangan pasal nak berhenti. Habis lagi 15 minit dah buat apa? Kan kita tasbih kan? Tak kan? Kita habiskan sampai waktu Isyak kita berhenti dah, dapat 49 dah bunyi dan lain-lain kita berhenti. Itu SOP dia. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa PKPP ni. Esok bila dah habis PKPP nanti, surau PDRM pun tak ada lagi Jumaat dah. Kami surau PDRM ada Jumaat semenjak minggu lepas PKPP sampai habis PKPP. Balik normal esok tutup surau, tak ada Jumaat. Semua kena pergi masjid. Berlaku semua ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini. Itu ditentukan dia 6 kisah yang diceritakan oleh Syekh Hasan Ayub dalam kitabnya tadi. Ada juga dalam kitab-kitab yang lain, insya-Allah. Jadi kita habis di situ dulu. Insya-Allah pada bulan kita akan datang, dengan takdir Allah SWT, diizinkan Allah SWT, kita akan bertemu. InsyaAllah pada bulan Ogos nanti kita akan bertemu pada 19 Ogos 2020. 19 Ogos 2020. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Kita menyambung kuliah kita dalam kitab ini pada muka surat 106. Masih lagi kita membaca nota kaki yang dimakan oleh penyusun kitab ini. Apa lagi yang ditambah, yang ditulis sebagai nota kaki? Kali ini tulisan Syekh Abdul Rahman bin Hasan Habbanakah Al-Madani. Masih lagi berkaitan dengan sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat 106 yang patut dalam kitab. Itu lagi 106. Ini surat 106 insya-Allah. Jadi itu hari sedikit apa kita berkongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan habis berkongsikan pada malam ini ada manfaat kita bersama. Kita jadi pada kita dan kita Allah Taala. Sehingga kita bersama seperti yang kita akan bagi sampai ke akhirat, dan kalau ada kopi sampai ke dikasih masa dalam jantung kita semua dari Allah Taala, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam kesempatan saya ingin mengucap kepada tuan-tuan puan selamat berjumpa hari Aidil Adha dan selamat masyarakat yang berkorban yang mengikut SOP diletakkan. Mudah-mudahan yang berkorban kita akan diberikan ganjaran sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta terpelihara kita keselamatan, kesihatan kita, keselamatan kita tidak akan terpelihara insya-Allah. Dan kita jaga kita dan kita mohon Allah SWT jaga kita insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih kepada Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala يا قهار يا جبار يا رحيم يا الله يا الله يا الله اللهم انزل الكتاب وينزل السحاب وينزل العذاب اهزم ووفنا للكون وسوس الرحمن ونزل المصطفى من وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك منك المصير ربنا اغفر لنا ولنا ولنا ومجلسنا وعملنا في هذه المباركه بالشهاده انك السميع العليم وتب لنا يا مولانا تقبلنا وفيها سنتنا فيها سماء الاقوال الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bina bikum taqabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.